Okey, kita bincang tajuk pertama iaitu asas fizik. Okey. Pertama kita akan bincang kuantiti fizik ataupun kita panggil physical quantity kan. Physical quantity. Jadi apa maksud dia? Dia kata kuantiti yang boleh diukur atau quantity that can be measured. Jadi kita menggunakan unit standard SI. SI ni maksudnya Standard International Unit. Okey, jadi cikgu letakkan kuantiti fizik ni kepada dua kan. Pertama, cikgu letakkan jenis yang pertama. Yang kedua, kita letak jenis yang kedua. Rasanya bahan ada kat kamu dah kan? Bahan. Ke kamu tak sempat print? Sempat print? Sempat. Okey, kan? Tapi saya Jadi, saya belajar di LP. dia api tak baca cikgu tak macam ni je lah kan. Sebab bahan ni cikgu tak edit ni tu kan. Jadi ada pertama kita panggil kuantiti asas ataupun kita panggil base quantity. Base quantity. Okey. Jadi base quantity dia kata kuantiti yang tidak dapat diterbitkan atau ditakrifkan ataupun kuantiti physical quantity cannot be derived. Cannot be derived kan. Terbitkan maksudnya dalam ni bahasa Inggeris bagi derive. Cannot be derived kan. Okey, contoh dia nak cari ingat lah, tapi cari ingat cikgu pun dalam bahasa Melayu lah kan. Bahasa Inggeris tak ada pula cari ingat dia. Cikgu ingat ni kan Mas PJ KKB iaitu jual mas jual mas mas PJ jual mas pergi Kota Baru Kelantan. Tu dah kan. Jual mas pergi Kota Baru Kelantan. Tu cara-cara ingat lah. Ada 7 kan. Mass, M masa, time lah. Time, current, temperature, length, jisim, mass, keamatan, intensity, kuantiti bahan terpanggil quantity of matter lah. Okey kan? Okey, dia ada unit-unit dia kan. Kita tengok sini kan. Okey, derived quantity, kuantiti terbitan. Tadi ada kita ada base quantity pertama. Yang kedua kita ada derived quantity. Derived quantity ni dia ada formula kan. Dia ada formula. Okey, dia kata physical quantity yang boleh terbitkan daripada kuantiti-kuantiti asas. Ataupun dia kata physical quantity that can be derived using the base quantity. Maksudnya dia ada formula. Faham ke ni? Boleh kan? Boleh faham saya ni kan? Ya. Okey, contohnya dia kata selain pada kuantiti asas. Senang lah. Apa yang ada pada base quantity tak sama dengan derived quantity. Dia tak sama lah kan? Yang pentingnya kuantiti terbitan ni dia ada formula. Biasanya ada formula. Okey kan? Okey, ni jenis pertama lah. Kita terangkan jenis pertama itu base quantity dengan derived quantity. Okey, jenis kedua kita bincang itu vector quantity. Quantity vector dengan skala kan. Okey, vector. Apa itu vector? Dia kata kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Iaitu maksudnya physical quantity have magnitude and direction. Magnitude and direction. Jadi contoh-contoh dia kamu tengoklah. Kalau jarak kita panggil distance. Dalam vektor kita panggil displacement. Sesaran displacement. Kalau dalam laju, kamu belajar masa form 3 dulu. Laju, kita panggil dia adalah hal laju ataupun velocity. Velocity kan. Okey. Yang lain pada tu adalah pecutan, acceleration, daya, force dan geseran. Geseran kita panggil sebagai friction. Friction kan. Okey, ni lagi kuantiti fizik yang lain juga yang merupakan vektor kuantiti. Tegangan, tension, berat, weight, okay, kan? Tujuan, thrust force, momentum lah kan? Tekanan, pressure. Ni contoh-contoh lah. Okey, boleh kan?
Okey. Okey, kita pergi pada next kuantiti skala. Jadi jenis dua ni ada dua kan. Satu kita kata kuantiti vektor dan kuantiti skala. Skala maksudnya quantity have magnitude only. Dia punya magnitude saja. Okey, contoh yang terdekat dia paling banyak kan. Sikit ialah vektor kan. Okey. Berarti punya magnitude saja, contohnya tadi cuba terang dah. Jarak dengan laju, iaitu distance and speed. Distance and speed. Dan selain daripada kuantiti vektor yang ada cikgu tulis ni. Daripada ni. Dia adalah kuantiti skala. Maksudnya kalau dia kuantiti skala, dia bukan kuantiti vektor. Boleh faham kan? Sama juga tadi lah. Kalau dia kuantiti asas, dia bukan kuantiti terbitan. Boleh faham kan? Jadi dua kategorikan physical quantity pada dua jenis. Okey, jenis. Jenis yang pertama, base and derive. Jenis yang kedua ialah vector and skala. Okey, boleh faham dah ni? Boleh. Okey ke? Okeylah Okay, jadi perbandingan perbandingan kuantiti vektor dengan skala ni cikgu dah terang tadi dah kat kamu. Cikgu cuma nak tunjuklah perbandingan dia. Dia dah. Sesaran, displacement untuk vektor. Kalau skala dia jadi distance, jarak kan. Laju ada perkataan hala. Hala maksudnya direction. Untuk kuantiti vektor lari pula kuantiti vektor. Kalau ni kita panggil laju ataupun speed. Ini panggil velocity. Ini kita panggil speed. Boleh Ya. Okey, kita teruskan. Ada soalan tanya slide ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada, cikgu teruskan. Okey, tadi cikgu dah cakap tadi kan, yang cara nak ingat base quantity iaitu jual mas pergi Kota Baru Kelantan. Kan? Tapi dalam ni kita bincang ni lah, kamu tengok sini kan. Itu M masa ataupun kita panggil time. Okey, untuk senang ingat, simbol untuk time ialah T kecil. Kita ambil dalam bahasa Inggeris kan, T kecil. Kan? Jadi unit SI time ialah second. Saat. Samalah, saat, second sama. Jadi apa alat pengukuran masa? Time. Stopwatch. Ya, stopwatch. Okay, kita guna stopwatch. Okey, untuk yang kedua itu arus ataupun current. Current. Okey, current. Walaupun start dengan C, current. Tapi simbol kita pakai I. I ni merujuk pada intensity of the current. Intensity of current. Dia pakai I kan. Jadi apa unit untuk current? Apa unit current? Unit ampere. Ya, ampere kan. Tapi kita guna simbol A besar lah. Jadi kamu ingat kan, ini simbol for unit. Ini simbol untuk quantity. Simbol quantity. Jadi alat untuk mengukur arus current ialah apa? Ammeter. Ya, ammeter. Okey, kita pergi pada ni pula kan. Suhu ataupun temperature. Nama pun temperature, start huruf T, temperature T besar. Jadi kita start dengan T besar. Jadi senanglah. Dia ikut dalam bahasa Inggeris T besar kan. Simbol untuk kuantiti. Unit SI dia biasanya kita tahu temperature diukur dalam degree Celsius. Tapi dalam fizik kita ada satu lagi kuantiti yang kita panggil SI. SI ni maksudnya Standard International Unit. Maksudnya kalau kamu pergi mana-mana dia akan pakai unit ni. Dia tak pakai unit yang lain lah supaya selaras kan. Jadi unit untuk temperature ialah Kelvin. Tapi masih accept juga kalau kita pakai degree Celsius. Masih accept lah. Tapi dengan SI unit yang standardnya ialah Kelvin. Jadi alat ukur temperature dah tentu kita tahu iaitu Termometer. Kan? Termometer. Senanglah. Okey, panjang. Panjang atau kita panggil length. Diukur. L boleh. Ada simbol. Pakai simbol ni badan. L banyak. H pun boleh. Height pun boleh kan.
D besar, depth, D kecil pun boleh. Macam-macam boleh lah. Tapi yang familiar dia L lah. L macam ni ataupun L yang cikgu tunjuk ni. L ni popular lah. Kadang-kadang dia bagi S. S untuk displacement. S untuk displacement. Okey, jadi panjang dah tentu unit SI dia adalah meter. Meter M. Kita kena ambil simbol penting kan. Jadi alat ukur dah tentu kat sini adalah kita pakai pembaris ni pita tu. Okey kan. Tu lah yang berkaitan dengan alat pengukuran. Okey kan. Okey, jisim. Jisim ataupun mass. Bahasa Inggeris dipanggil mass. Sebab mass Ustaz huruf M, jadi simbol untuk jisim mass kita panggil M kecil. M kecil. So unit dia adalah kilogram, kg. Kg. Jadi apa alat ukur dia? Mass. Jisim. Balance. Okey kan. Itu kita panggil banyaklah alat penimbang ataupun neraca 3 alur ataupun lever kan, 3 lever balance panggil yang ni gambar ni. Neraca 3 alur. Pernah pakai dah ni? Pernah? Pernah guna tak? Tahu guna dah ni? Tidak. Nak kena dengar lah. Tak apalah. Nanti kalau nak tanya boleh try cara guna dia kan. Dia cara dia lain sikit. Okey kan. Kita panggil neraca 3 alur. Ada alat-alat penimbang yang lain lah. Kamu tembak ikan apa semua tu kan. Okey ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Dalam semua ini, unit yang ada ni, yang mana unit yang menggunakan prefix? Okey, apa Suraya? Apa unit menggunakan prefix? Tahu prefix apa? Yang mega semua tu. Ya. Jadi mana unit yang guna prefix? Nampak? Nampak dah kan? Mass. Mass lah. Mass itu kilogram. Ada kilo. Ada special kan? Satu kita panggil base quantity yang menggunakan prefix itu kilogram. Itu kamu kena ingat kan. Kilogram tu adalah 10 kuasa berapa? 10 kuasa 3. 3 kan. Maksudnya sini kan, kalau dalam fizik kita panggil 1 kilogram, gila pula ya. 1 kilogram sama dengan, pada fizik, 1 salin balik, 1 darab 10 kuasa 3 gram. Gram. Jadi ini tak ada prefix. Yang gram kan, no prefix, ini ada prefix. Kena faham kan, ada prefix kan, tak ada prefix. Okey, cikgu teruskan. Tak ada apa, tak apa. Yang ada lagi 2 kan, cikgu terlupa nak beritahu kamu. Iaitu unit untuk keamatan. Keamatan itu candela. I sama juga dengan ni, tapi unit dia CD. CD adalah candela. Tapi ini tak apa penting sangat kan. Kamu belajar sampai bab akhir pun dia tak bincangkan benda ni. Okey, betul kamu kan. Yang ni kuantiti bahan. Okey. Metal quantity itu N. Dari simbol N ni kan. Unit mol. Ini kebanyakan kita guna dalam kimia. Kita guna dalam kimia kan. Okey, cikgu teruskan Ada soalan? Slide ni? Tak ada. Ada. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita cuba buat physical derived quantity. Quantity yang boleh diterbitkan. Can be derived from the base quantity. Itu panggil derived quantity. Tengok sini. Jadi simbol untuk luas ialah A. A besar maksudnya dalam bahasa Inggeris area. Area A. Jadi ambil A. Jadi apa formula luas? Ingat tak formula luas? Luas. Length times width. Yalah, length times Width. kalau macam ni. Ni length, ini W contohlah kan. Jadi kamu kata length times width. Boleh kan? Ada contoh. Jadi maksudnya 2 ni kena darab.
Kadang-kadang dia buat macam ni juga formula dia kan. Pada sikit kan. Ini L, sini pun L. Ini pun L. Hilang L lah. Jadi L length times length. Kenapa kita pakai L? Sebab L tu yang standard. Ataupun S kan? Yang standard lah. Jadi formula dia dah tahu lah. Panjang darab panjang ataupun length times length. So apa unit length tadi ingat tak? Ingat unit length? Like L. L simbol untuk kuantiti. Unit dia apa? M. M tu. Jadi untuk unit meter times meter. Jadi kita dapat meter square. Faham Kita dapat unit gini. Meter square. Boleh faham Okey, kita pergi pada isi padu. Isi padu maksudnya the volume. Volume kita tengok sini ada bentuk volume. Jadi kita buat sini gambar ni. Kita ambil bentuk cube. Cube bentuk macam ni. Dia bentuk cube lah. Jadi kita anggap panjang ni L, sini pun L, tinggi dia L. Jadi volume start huruf V, volume, jadi kita letak V besar. Volume. Jadi apa formula untuk volume untuk gambar ni? Apa salah ya? Times L. Ya, bagus. Jadi kita dapat L times L times L. Jadi panjang darab panjang, length times length times length. Jadi unit untuk isi padu ialah apa? Unit dia apa? M juga. M darab M jadi M power of 3. Jadi M cube. Boleh Okay. Cikgu tak guna kilometer cube apa semua Sebab apa? Kita pakai SI unit. SI unit dia tak ada prefix untuk panjang, length. Boleh faham tu dia nak bagi korang faham Okey, kita pergi pada yang kedua, itu hal laju ataupun kita panggil velocity. Velocity dia ada formula. So velocity formula dia begini. Cikgu nak tanya kamu Bila cikgu tulis formula ni, kamu kena terangkan simbol. V equal to S per T. Jadi apa S tu tadi? Ingat tak? Second. Ya? Second. Tak dengar lah. S displacement S ni panggil displacement. T ni panggil time. Okay. Displacement ni adalah vector quantity. Unit dia apa? Displacement. Unit dia adalah meter. Sebab dia velocity start dengan V V. Jadi formula dia ialah displacement over time atau distance over time pun boleh. Atau bukan boleh kata displacement Displacement divide by time. Okay, per time. Okay. Jadi apa unit dia tu? Unit untuk hal laju ataupun velocity. Okey, kita balik pada formula ni V sama dengan S per T. Unit untuk MS apa? Unit untuk S. Displacement. Apa dia ni? Apa unit dia? Boleh kuat sikit tak? Unit untuk S apa? M. Betul. M. Okey, bagus. M. Unit untuk masa per time. Jadi bahagi tu apa lah? Per sama lah. Okey, betul. Per. Masa apa? S. Time. S. Jadi M per S. Jadi kamu buat M per S. Ataupun M. S ni naik ke atas. Jadi S power of negative 1. Faham ke ni? Faham. Ini jadi ni. Sama. Itu unit. Jadi kita dapat unit dia meter per saat. MS negative 1. Ini adalah unit untuk velocity. Unit untuk velocity. Boleh Okay. Untuk sebelah ni. Okey, pecutan dalam bahasa Inggeris dipanggil acceleration. Acceleration ataupun simbol dia adalah A.
Jadi A ni ada simbol. Jadi kita tunjuk sikit lah kat kamu kan. Acceleration is, dia ada formula dia kan. Tapi formula cikgu ringkaskan beginilah. Sebab kamu baru belajar, A sama dengan velocity over time. Velocity over time. Tu dah. Jadi apa unit untuk velocity? Sebenarnya. Apa unit velocity? Baru tadi kita bincang. Apa unit dia? Unit untuk velocity. Dapat? 4 meter per second. Ya, ini dia. Depan atas dia jawapannya. The V unit dia ialah meter saat -1, meter second. Time kita tadi tahu dia second, jadi bagi S. Jadi maksudnya nak selesai ni MS -1 over S. Jadi kamu akan dapat lagi satu -1. Jadi MS -1 darab dengan S -1. Jadi kamu dapat MS -2. Faham tak ni? Faham. Jadi kita panggil ni sebagai hal laju bagi masa. Okey, tak apalah. Velocity over time. Jadi unit dia adalah MS -2. Boleh kan? Okey, kita pergi pada next. Iaitu ketumpatan ataupun density. Ni tak pakai dalam bahasa Inggeris simbol kan. Okey, tadi tu kita pakai simbol dalam bahasa Inggeris. So density dalam bahasa Inggeris, dalam simbol dia, dalam simbol fizik dia bukan pakai density. Tak pakai D kan. Dia pakai macam ni. Nak kata P, tak kata P, dia sengit sikit. Panggil row. Row kan. Cikgu ejaan lebih kurang macam ni lah. Row. Row robot tu. Boleh kan? R-O-W. Row kan. Row panggil kan. Row. So row equal to M over V. V besar kan. Jadi M tu apa? Ingat tak? M tu apa? Lupa tak? Baru tadi belajar. M apa? Ya, mass. M tu mass. V tu? V besar? Volume. Ya. Ingat kan? V besar untuk volume, V kecil untuk velocity. Okey, buat masa ni kamu kena hafal semua benda dulu kan. Supaya kamu mudah nanti kamu nak bahas, nak faham fizik ni. Kan? Okey tu. Jadi kita tengok sini, unit untuk mass dah tentu tadi kita cakap iaitu kilogram. Dan unit untuk volume apa? Volume. Unit untuk volume apa? Unit volume apa? Tadi kita ada jawapan dah kat atas tu. Ingat tak? Apa dia? Lupa dah. Volume, isi padu. Ya, M power of 3 atau M cube. Kan? Jadi M power of 3, M cube. Jadi bila kamu susun macam ni, kg per M cube. Jadi bila naik ke atas M power of 3 ni, dia akan jadi kg M negative 3. Faham tak ni? Faham. Tu. Jadi kamu tengok sini kan. Rho simbol untuk density. Ni kena hafal lah simbol-simbol ni kan. Jisim bahagi isi padu. Mass per volume. Kan? Jadi itulah. Kita dapat kg. Ni kita silap sikit lah ni kan. Kg darab ni. Salah ni kg kan. Kg sepatutnya bahagi kan. Per M power of 3. Dapat kg per M of 3. Okey. Okey, boleh kan? Daya dalam bahasa Inggeris kita panggil force. Force. Okey, jadi simbol dia senang lah. Dia pakai simbol bahasa Inggeris. F besar. Okey kan? Okey, dari segi formula dia. Formula juga bagi formula untuk ni. Formula ni ada diberi kadang-kadang muka surat depan. Kadang tak diberi dalam peperiksaan. F equal to MA. Ini formula yang popular lah. Formula kenapa juga popular? Formula ni formula yang terkenal sangat lah. Selain pada satu formula Einstein. Ini formula kedua. Daripada Newton kan. Jadi F equal to MA. Jadi M ni kita tahu apa? M ialah mass. Jadi unit dia kg. Darab kan? Darab times. Acceleration apa unit dia?
Acceleration. A, simbol. Unit untuk acceleration. MS negatif. Ya. Jadi ms negative 2. Jadi unit untuk force ialah kg ms negative 2. Okey, mungkin sebab unit ni agak panjang, jadi kita ada satu special name. Special name maksudnya scientist name. Nama dia adalah N besar. N besar maksudnya Newton. Mungkin Newton cakap panjangnya formula apa unit ni. Jadi pakai nama saya lah, Newton. Boleh faham? Faham. Tu kan. Jadi ni ada kat sini. Jisim, darat pecutan, mass time acceleration. Jadi kita dapat Newton. Okey kan? Okey di sini. Okey, next kita pergi pada satu lagi. Ni semua ada kait mengait kan benda ni kan. Iaitu tekanan ataupun bahasa Inggeris panggil pressure. Pressure. Dah senang je simbolnya, kita guna bahasa Inggeris. Itu P besar. P ni pun ada banyak kan. Ni pressure nanti kamu belajar ni power. Power P besar juga. Jangan confuse lah kan. Okey. Jadi pressure dia ada formula dia. Cuba padam dulu. Formula untuk pressure pula ya. Formula pressure dia ada banyak lah. Iaitu P equal to F over A. Cuba bagi yang satu ni je. F over A. Jadi F ni apa tadi? Force. Force unit dia, kita tahu unit apa? Unit untuk force iaitu kg ms negative 2. Betul tak? Ya. Kan? Jadi area unit apa area? M square. Apa dah? Kuat sikit. M square. M square. Sorry, saya tak boleh dengar sangat. M square. Jadi M square ni kan boleh potong dengan M atas ni. Ni M ni potong dengan M ni kan. Jadi M square jadi M, tinggal M dah sini. Tinggal satu lah kan. Jadi dia akan jadi macam ni. kg s negative 2 per M. Betul tak? Betul. M betul kan? M tu. Hilang dari N pula. Okey. M. Jadi bila naik ke atas, M ni naik ke atas. M ni kita naik ke atas. Kita akan dapat kg M negative 1 S negative 2. Boleh tak? Dan ini pun panjang sangat. Panjangnya. Ada pula seorang saintis lagi kata. Panjang bagi nama saya lah. Itu nama dia ialah PA. PA. P besar, A kecil. Ini adalah Pascal. 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 Ni nama saintis name. Ataupun kamu boleh guna diraf secara lain pula. Cuba padam kan. Contoh ni. Diraf secara ni pula. Ini pun okey jugalah kan. Kamu dah faham tak apalah. Kamu boleh tengok rakaman kalau tak sempat salin kan. Okey, ni ada rakaman. Tak kisah kan. Okey, ni contohnya. F kita guna Newton. Newton A meter kuasa 2. M square. Jadi kita dapat Newton M naik atas. M negative 2. Dan ini juga setara dengan PA. Pascal. Sebab kita tak tahu apa kan. Pascal. Jadi ada dua lah. Kamu tengok Pascal ni ada dua, sama ada kgm kgm 91 S negatif 2 ataupun Newton meter negatif 2. Jadi dua-dua ni setara dengan PA. Pascal. Lari semua lari dengan Pascal. Boleh kan? Okey. Okey. Jadi kamu kena ingatlah. Ini basic dulu. Ingat basic dulu. Kamu baru belajar kan. Ingat basic. Banyak-banyak kan pening. Nanti dah masuk yang bab seterusnya banyak-banyak lagi kan. Tak apa, pelan-pelan semua tu kan. Okey, kerja dalam bahasa Inggeris kita panggil work. Work. Simbol dia ialah W besar. W besar ni pun jaga. Ada juga yang pakai juga. Weight pakai W juga. Work. Kan? Jadi work dia formula dia ialah tu pada sini work. Ingat tak formula work? Kerja. W equal to Fs. Okay kan? F daya force. S is displacement. Boleh? Boleh. Okay, apa unit untuk force? Ambil yang senang sekali, apa dia?
Newton. Ya, Newton. Kamu dah jawab Newton. S, apa unit untuk S? Displacement. Sesaran. Apa unit dia? M. M, bagus. Newton meter. Dan ini pun kita boleh terbit cara bentuk lain pula. Contohnya Newton ni kita kata kg ms negatif 2. Newton jadi ni darab dengan M, betul tak? Betul. Darab M jadi kg M, sebab ada 2M jadi M kuasa 2 S negatif 2. Ini pun boleh pakai juga unit ni. Sama ada unit ni dan unit yang ini. Okey, yang ini pun sama juga. Ada satu saintis yang declare nama dia juga. Siapa dia? Ingat tak? Ingat tak ingat? Tak. Tak ingat, tak apalah. Nama dia adalah Joule. Joule. Saintis. Jadi saintis ni declare nama dia. Weight pula. Work. Force time displacement. Jadi unit dia adalah Joule. Ataupun unit dia pakai J besar. Kamu boleh pakai yang juga bulat ni. Newton meter boleh. kgm square S itu boleh. Joule. Biasanya pelajar tak payah sakit dia pakai Joule terus. Tak pergi pening kepala. Ataupun Newton meter. Mudah je. Biasanya lah. Kalau kamu nak bagi complicated sikit, nak tunjuk pandai sikit, kau pakailah kgm square ni. Itu. Okey Okey, cikgu teruskan lagi Ini ada soalan tak untuk slide ni? Tak ada. Tak ada boleh faham Alhamdulillah. Okey, kita pergi pada perbezaan ataupun different between distance, jarak distance distance, sesaran and displacement. Displacement. Jadi mana satu kuantiti vektor? Distance or displacement? Displacement. Ya, displacement. Ini adalah vektor kuantiti. Vektor maksudnya dia mesti ada magnitude plus direction, arah. Boleh Magnitude dan arah. Okey, jadi kita tengok dalam cerita ni dia tunjuk apa? Dia kata orang ni berjalan daripada A ke B, laluan dia, lepas tu B ke A. Boleh A ke B, B ke A. Jadi laluan ini berapakah jumlah jarak yang dilalui? Total distance. Berapa ni? Kamu rasa? 10. Ya, 10. Pergi ke B 5, patah balik 5. Jadi jawapan dia adalah 10 meter. Boleh faham Okey, bagaimana dengan total displacement, jumlah sesaran? Berapa jawapannya? Sebab displacement kita consider direction. Apa dia? Berapa? 5. 5. Okey, cuba tunjuk kamu sebab dia kira sebagai direction. Okey, A ke B dianggap sebagai boleh cerita A ke B kita anggap sebagai 5 meter. Lepas tu dia bergerak B ke A. B ke A dipanggil sebagai opposite direction. Opposite direction maksudnya the value must be put negative. Kita letakkan 5 negatif ni. Faham tak? Sebab apa? Negatif maksudnya opposite direction. Meter. Jadi sebab dia kata jumlah ataupun total displacement kita kena tambahkan. Jadi bila kamu tambah dapat berapa? Kosong. Ya, kosong. Seolah-olah orang ni tak gerak pun. Padahal dia penat dah bergerak. A ke B, B ke A dia dah penat. Tapi kita kata kamu tak gerak mana pun. Situ lagi pun. Betul tak? Itu maksudnya displacement. Okey. Okey, ada soalan tak slide ni? Tak ada. Tak ada. Okey, teruskan. Okey, ni pula distance and displacement juga. Tapi ni lain dari segi aspek yang lain pula. Tadi dalam keadaan straight line, linear, ni lain sikit lah. Jadi laluan dia iaitu A ke B, B ke A. Nampak? A ke B, B ke A. Ni laluan dia lah.
Jadi laluan A ke B, B ke A. Jumlah jarak dia lagi. Total distance. Agaknya berapa ni total distance tu ni? 70. Nak pergi A ke C ni. 30, lepas tu 40. Berapa? 70. 70. Kamu tak berdengar sangat 70. 70. Tak sihat lah. Okey. Okey, dan 30 tambah 40 meter. Jadi 70 meter kan? Ni 30 40. Okey. Jadi total displacement maksudnya jumlah jarak dia. Maksudnya jumlah jarak ni kita panggil semacam kita panggil shortcut. Boleh kan? Shortcut daripada A ke B. Walaupun sini ada gunung ke apa, kita nampak perjalanan besi terus A ke C terus. Sebab bentuk ini adalah bentuk segitiga yang mempunyai sudut 90 darjah. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras untuk dapatkan AC. Kan? Okay. Jadi kita gunakan AC square, jarak AC sama dengan 30 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Jadi AC berapa? Berapa jawapan? Berapa tu? Ya, 50. Jadi kamu dapat 50 meter. Boleh faham tak ni? Faham. Jadi ada dua. Satu tadi straight line, satu dia adalah bentuk curve. Tapi kita kata tu lah kan. Sebenarnya macam tu lah. Kamu dekat rumah kamu pergi dapur, kamu pergi belakang, depan. Kalau total distance tu silap-silap kamu dah sampai pergi mana jauh dah. Dah sampai Mekah dah kot. Kamu gerak. Faham? Contoh lah cuba bagi kan. Kamu pergi dapur, pergi belakang, depan, belakang. Bergerak dah. Itu total distance. Kalau displacement kamu, kamu kat situ je. Macam tu. Okay kan? Okay cikgu teruskan. Physical quantity dari segi simbol. Okay, next slide. Okay, ini senang sikit kan. Dia kata kuantiti fizik yang mempunyai unit tersendiri. Tak apalah. Dia ada juga kuantiti fizik semua ada unit lah kan. Kecuali ada juga kuantiti fizik yang tak ada unit. Contohnya indeks biasan, refractive index dan pembesaran limit. Ni kamu tak faham lagi pun tak apalah. Ini kuantiti fizik yang tak ada unit. Biasanya dia ada unit. Ada juga physical quantity yang tak ada unit. Okey, tengok sini. Hasil pengukuran satu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam magnitude bersama unitnya. Jadi seperti gambar raja yang tulis ni dalam kotak ni. Okey, jadi ukuran kuantiti fizik. Okey, contohnya gambar ni laju kereta ataupun velocity. V. V adalah simbol dan kita tengok sini kan. Ini adalah physical quantity. Kuantiti fizik. Kan? Dan ini adalah apa? Simbol. Simbol physical quantity. Okey, apa maksud negatif tu? Apa maksud negatif? Apa idea tak? Apa maksud negatif? Negatif maksudnya tadi juga ada bincang kan tak? Maksud negatif ialah Pergi balik. ya, patah balik lah. Ataupun kita dia move in opposite direction. Dia kata bergerak daripada arah yang bertentangan. Itulah negatif tu. Kan? Kalau asal gerak ke kanan, seterusnya bergerak ke kiri. Kalau ke kiri, dia bergerak ke kanan. Itu contoh dia lah. Okey kan? Okey, yang ni kita panggil apa? 90 ni. Kita panggil apa? Ada idea tak? Displacement. Okey. Okey, yang 90 kita panggil sebagai kita panggil magnitude. Ingat, ini panggil magnitude. Yang negatif ni kita panggil sebagai direction. Ingat tadi kan? Direction. Nampak kan? Nampak sangat laju tu adalah kuantiti apa? Kuantiti vektor. Kan? Sebab ada direction and magnitude. Okey, kilometer per jam. Ini dah tentu kamu tahulah ini adalah unit. Unit kan? Dalam bahasa Inggeris tu label kilometer per hour. Kilometer per hour. Okey, cikgu nak ajar sikit lah cara nak tukar unit kan. Kalau ada, okey kita tukar unit sikit lah. Boleh tak tukar unit? Boleh.
nak tukar kilometer per jam ataupun 90 kilometer per hour. Nak tukar kepada berapa meter second negative 1. Okey. Tahu nak tukar macam mana? Okey, yang pertama kamu tengok nombor 90 kilometer per hour per jam. Maksudnya 90 kilometer per 1 hour. Faham tak ni? Faham. Okey. Cikgu tak ajar tadi kat kamu kan? Kalau 90 lari pula ya. Sekejap kan. 90 kilometer sama dengan berapa meter, ingat tak? 90 salin. Ingat tadi kan? Darab. Ini prefix. Ada prefix. Ini no prefix. Sebab prefix to no prefix kita kena darab. Boleh kan? Prefix to no prefix kita kena darab. Darab dengan kilo apa? 10 power of apa? 3. Ya, 10 power of 3. Jadi kita letak sini kan. Sama dengan 90 darab 10 power of 3 meter. Boleh? Boleh. Okey, 1 jam. Oh, lari pula. 1 jam sama dengan berapa saat? 1 hour. Berapa 6. second? Ya? 60. Oh, tak ada akad 60 second kan? 1 20. jam. Ya, dia 60 times 60. Dia tak kan? Jadi kita cakap 3,600 second. Boleh? Jadi kamu tekanlah calculator ni. Dah tekan calculator. Cuba tekan calculator. Apa jawapan dia? Ada buat calculator? Ada. 9 darab 10 kuasa 90,000 lah. Bahagi dengan 3,600. 90,000 bagi dengan 25. berapa? 25. 25 ya. Tepat ya? Tepat? Ya. Okey, bagus. 25 ms negatif. Negatif 1. Faham tak tu cara tukar unit? Faham. Okey, boleh boleh cikgu teruskan lagi Okey. Okey, kita pergi pada penyiasatan saintifik yang menggunakan konsep graf dalam fizik. Ni kan, penyiasatan saintifik. Okey, pertama kita bincang tentang koordinat graf. Okey. Koordinat graf, kita ada graf, kita ada paksi Y, paksi X. Ini kita panggil paksi X. Tapi dia pakai X. Fizik dia pelik sikit, dia ikut kuantiti fizikal kan. X ni adalah physical quantity. CM ni ada unit. Kan? Ini 1/A is a physical quantity. Ini ada unit M power of negative 1. Okey kan? Okey, soalan dia tanya apa? Tentukan nilai A apabila X sama dengan 2. Dia kata find A when X equal to 2 cm, sorry. 2 cm. Jadi X sama dengan 2 cm. Kita tengok X mana? Oh, ini X. 2 cm. Jadi kamu baca dia graf ni. 2 cm. Sini 2 cm. Betul tak? Jadi kamu dapat sini 2 cm. Kita buat dia tengok sini. Garis putus-putus macam ni. Garis putus-putus macam ni. 2 cm. Garis putus-putus macam ni. Dan turun. Dan turun kita dapat 4. Boleh faham tak 4 ni? Boleh. Boleh kan? Dia tengok situ. Jadi markah pertama untuk soalan ni kita dapat lukis garis putus-putus menegak dan mengufuk. Ni mengufuk, ni menegak. Horizontal, vertical line. Boleh kan? Itu dapat markah pertama. Lepas tu kamu nyatakan 4 ni adalah 1/A. 4 ni adalah 1/A. Jadi kamu letak sini. Markah kedua, kamu tulis 1/A equal to 4. 1/A sama dengan 4. Boleh faham Boleh. Lepas tu kamu derive. Selesaikan ni. Selesaikan ni kamu dapat A as the subject. Jadi berapa A? A itu berapa? 4. Salah tu. Okay, mari cikgu buat tunjuk kamu. 1/A sama dengan 4.
Okey, kita buat darat silang kan, darat silang. Ah. A dengan 4 tukar tempat saja, kan? Jadi kita akan dapat A sama dengan 1/4. Betul? Dalam kalkulator 0.25. Betul? Terus. Okey, kamu tengok sini 1/A, unit dia adalah meter negatif 1. Meter negatif 1 ni maksudnya unit dia adalah 1 per meter. Faham? Ini boleh? Jadi unit A ialah meter. Faham tak ni? Jadi kita buat A sama dengan 0.25, kita berunit meter. Faham tak ni? Okay, ada soalan tanya Okey. Okey, tengok sini. Markah ketiga, ini adalah jawapan dia. Jadi markah pertama, kita buat gara-gara putus-putus ni. Yang kedua, kita tulis formula ni. Markah ketiga, jawapan dengan unit. Ada soalan? Tak ada Okey, sorry, tak ada soalan Tak. Okey, kita teruskan Okey, kita pergi pada satu lagi. Konsep itu mencari kecerunan. Kecerunan maksudnya gradient. Find the gradient. Okey, soalan berikut ni. Gradient, cuba tengok sini, graf ni. Dia suruh cari gradient untuk garis lurus ini. Straight line. Ada 3 markah. F, unit dia kg ms negatif 2. A, acceleration ms negatif 2. Boleh kan? Nak cari kecerunan, kamu kena dapatkan 2 koordinat. Koordinat pertama, kita tengok sini kita dapat itu 8, 4.5. 8, 4.5. Boleh faham 4.5, 8. Baca belah X dulu 8, 4.5. Okey. Koordinat kedua, kita ambil yang mudah, iaitu di sinilah. Kita ambil berapa koordinat sini? Cuba kita cikgu. 1, 0. Ya, bagus. 1, 0. Dapat 2. Lepas tu kamu boleh guna matematik lah. Matematik cari kecerunan, iaitu kita letak sini X2, Y2. Faham? X1, Y1. Ingat matematik je formula kan? M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Betul? Jadi kamu guna formula ni, kita gantikan dalam ni lah. Mula. Yang pertama sekali kamu kena buat segitiga dulu. Lepas tu kamu buat segitiga. Minta maaf Kamu buat segitiga, garis bentuk segitiga yang ada sudut 90 darjah ni. Ni ada 90 darjah ni. Lukis segitiga ni. Daripada koordinat ni, kamu lukis segitiga. Lepas tu, kamu terus gantikan. Itu Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. 4.5 tolak 0 bahagi per 8 tolak 1. Macam ni. 4.5 tolak 0 ni. Boleh dapat ni. Jadi dah dapat jawapan dia. Tekan kalkulator berapa? 0.64. 0.64 ya? 0.64. Okey, bila kamu jawab ni, mesti dalam fizik mesti nak apa? Nak apa? Mesti nak unit. Betul tak? Dalam fizik mesti nak unit. Kalau kamu jawab macam ni, dah tentu kamu tak dapat markah penuh. Jadi markah yang terakhir, kamu kena tengok unit. Kamu tengok di sini, kecerunan tadi, the gradient, yang Y ni adalah unit. Y bawah ni adalah X. Kalau nak buat unit untuk gradient, kita kena buat unit Y over unit X. Betul? Apa unit Y? Apa unit Y? Unit Y paksi Y. Macam paksi Y macam ni lah unit ni. kg ms negatif 2. Ya, unit X? ms negatif 2. Okey, jadi kita letak situ bagus. kg titik
titik ni masih ada Arab kan. MS negatif 2 per MS negatif 2. Boleh? Unit Y over unit X. Unit Y. Jadi tengok apa yang sama. Oh, ni sama kan? Dia bulat kan sama. Bila sama, kita potongkan. Apa tinggal? kg. kg. Jadi maksudnya 0.64 kg. Jadi apa kesimpulan yang kamu dapat sini? The gradient, apa tu gradient untuk graf ni? Apa sebenarnya gradient untuk graf ni? Kita dapat 0.64 kg. Sebenarnya gradient tu ialah apa sebenarnya? Apa physical quantity untuk gradient? Dapat tak? Dah dapat ya? Okey lah. Gradient tu adalah unit, bila pakai unit kg, siapa pakai unit kg ni? Oh, mass. Mass. Maksudnya di sini untuk graf ini the gradient is mass. Faham? Itu dia. Untuk graf force melawan versus acceleration, the gradient is mass. Kenapa? Sebab kita berdasarkan formula F equal to MA. Nampak tak? F equal to MA. Bila A jadi sebagai manipulated variable paksi Y, betul, paksi X, manipulated variable, dan F jadi sebagai responding variable, dan M ni jadi sebagai constant variable, iaitu the gradient. Gradient is constant. Maksudnya gradient is constant kenapa? Sebab dia adalah garis lurus, straight line. Faham ke ni? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Tak faham bertanya kan? Kalau kamu ada soalan-soalan, kamu buat latihan nak tanya cikgu, boleh screenshot tanya cikgu kan? Okay. Tak ada masalah kan? Okay. Cikgu boleh bantu ya. Okay, kita dah dapat ni. Itu dah dapatkan unit gradient. Okay, kita pergi tengok kan. Macam mana cara unit gradient yang seterusnya kan. Mencari unit keceruran. To find the unit of gradient. Okay, jom sini. Sini kan. Ini kita ni. Okay. Ni. Okay, yang ni tadi kita dapat dah unit gradient apa tadi? Iaitu dia kata to find the unit gradient. Unit Y over unit X. Kan? Jadi unit Y untuk ni apa? kg ms negatif 2 over ms negatif 2. Jadi potong kan? Jadi kita bawa betul bincang kan? Jadi kita dapat kg. Kg siapa pakai? Mass. Okey. Okey, yang ni pula. Yang kedua, ni soalan pertama. Okey, itu soalan kedua pula. Soalan kedua ni. Apa unit gradient dia? S per M over Mass. Bukan mass kan? Meter. meter. Ni meter kan? Bukan mass kan? Meter. Per. S. Per apa? Kita ambil belakang dia kan? Kita ambil yang belakang. Tadi kita ambil belakang kan? Kalau kamu tengok ni, kita ambil belakang ni. Ambil belakang ni. Sama ni sama. Meter per Second. Jadi itu ms negatif 1. Siapa pakai ni? ms negatif 1. Velocity. Ya, bagus. Velocity. Semua cikgu lepas ajar kamu tadi kan? Velocity. Okey, yang ni pula tengok. Unit dia. Apa unit dia punya ni? Unit gradient untuk soalan nombor 3 ni. ms negatif 1 ms negatif 1 per second. s. Betul? Kita dapat ms Negatif 2. negatif 2. Apa tu? Acceleration. Ya, acceleration. Boleh kan? Acceleration kan? Acceleration. Okey. Okey, soalan yang keempat. Kita tengok ni pula yang keempat. Dari pula ni. Ya, yang keempat ni. Apa dia punya unit? N. N per M. M. Jadi kita dapat
Newton meter negatif 1. Ni mungkin kamu tak tahulah, minta maaf lah sebab ni cikgu tak ajar tadi. Ni panggil spring constant. Spring constant. Pemalas spring. Tak apa, tak tahu tak apalah. Yang ni apa unit dah? Beritahu unit cukup. Yang ni, nombor 5 ni. Apa dah? V over A. Ya, V over A. VA negatif 1. Sebab nilai ni agak panjang sikit. Ada scientist name kata nama dia. Tak apalah, kamu tak tahu tak apalah Iaitu Ohm. Pernah dengar kot? Ohm. Pernah. Ohm. Jadi ohm ni dipanggil, ini panggil untuk resistant. Rintangan. Resistant. Boleh V over A, resistant. Ini bab-bab yang kemudian lah Yang penting kamu tahu 3 ni. 3 ni cantik lah. Okey Dah boleh jawab, okey. Okey, ada soalan tak untuk ni? Tak ada. Tak ada Okey, jadi kita boleh teruskan lagi untuk slide yang berikutnya. Okey, kita cuba buat soalan ni lah. Dia kata sini, pertama kita buat dia kata apa ni? Dia kata diagram. Dia kata velocity time graph, motion and object. Dia kata. Okey, soalan dia tanya apa? Unit kecurunan. Maksudnya unit dia ms negatif 1 over s. Jadi apa tu? Baru tadi bincang. Apa unit gradient? Y over X. Ya, pada ms. Ada 1 over X. ms negatif. Negatif 2. Ya, negatif 2. Siapa pakai? Acceleration. Ya, acceleration. Jadi maksudnya the gradient is acceleration. Betul X dia ialah time, paksi Y dia ialah velocity. So the gradient is acceleration. Itu kena tahu. Okey. Kita tengok lagi satu, iaitu luas di bawah graf. Area under graf. Kalau luas ni kita kira macam mana? Panjang, darab lebar, panjang, darab tinggi lah, apa semua melibatkan darab. Tadi kamu tengok ini adalah per. Paksi Y bahagi dengan paksi X. Kali ni kita kena tengok darab. Paksi Y darab paksi X. Ini darab pula. Maksudnya area under graph, luas di bawah graf, darab. Gradient dy, bahagi. Kita ingat. Jadi apa unit untuk Y? Y kita dapat iaitu ms negatif 1 darab dengan S. Betul tak? Jadi kalau kamu pening, apa ni ms tu? Kamu buat tukar sebenarnya ms negatif 1 ni sama dengan m per s. Betul tak? Ya. Jadi kita ganti m per s darab s. Betul tak? Jadi potong. Apa tinggal? M. Jadi maksudnya area under graph adalah apa? Meter. Ya, meter siapa pakai? Apa dia? Area under graph ialah apa? Siapa pakai meter? Length. Length boleh, displacement boleh. Tapi tengok kamu jawab length ke displacement? Kamu jawab length ke displacement? Kamu jawab length ke ataupun displacement? Mana satu yang betul? Displacement. Ya, displacement. Sebab apa displacement? Sebab ni velocity. Ini vector quantity, ini pun vector quantity. Faham? Kalau dekat sini tulis, kalau kat sini tulis laju ataupun speed, jawapan kamu adalah length. Boleh faham itu sebenarnya. Itu cerita dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita buat ni untuk yang extrapolation graph. Maksudnya extrapolasi ni maksudnya maksudnya lebih lah. Lebih tu maksudnya lebih panjangkan graf lah. Extrapolate maksudnya panjang. Okey, jadi kita tengok sini graf dia. Dia kata sini find the t when p equal to 0.
0 Pascal. 2 markah. Tak apalah. Okay. Yang penting graf ni agak pendek. Jadi nak panjangkan kita guna pembaris. Kamu panjangkan pembaris. Pakai pembaris, panjangkan. Soalan tanya when P equal to 0, mana P? P equal to 0. 0 sini. Jadi bila panjangkan graf ni, dekat sini lah nilai untuk T degree Celsius kan? Okey, jadi kamu tengok sini, kamu panjangkan graf ni. Bila kamu panjangkan graf ni, dia akan intercept dekat paksi X, paksi T kan? Di sini, tengah-tengah di antara negatif 200 dengan negatif 300 degree Celsius. Ni degree Celsius kan? Jadi berapa bacaan sini rasanya? Berapa bacaan ni? Sekejap. 150. Ya, ada negatif kan? Negatif. 250. Jadi kita tengok yang pertama, untuk soalan ni kata 2 markah tadi tu, pertama kamu extrapolate the line. Kamu panjangkan garisan ini. Itu panggil extrapolate the line. Dan kedua, second mark kamu buat T-intercept. Kena sini. Kena nyatakan nilai apa ni. Nilai kamu jawab tadi iaitu T sama dengan negatif 250 degree Celsius. Markah pertama intercept, markah kedua jawapan yang betul dengan unit. Itu panggil graph extrapolation. Ni semua ni kan kamu belajar tak rugi kan. Bila kamu masuk dalam apa yang bab yang seterusnya nanti kan, kamu akan tengok benda ni akan berguna dalam semua bab. Kan? Sebab tu bab 1 ni penting, nama dia asas fizik. Penting kan? Okey, kita sambung sikit lagi boleh kan? Boleh. Okey, kita sambung sikit lagi untuk slide yang berikutnya iaitu kecerunan positif dengan kecerunan negatif. Ada gradient, positive gradient and negative gradient. Okey, cikgu nak tanya kamu kan. Macam mana tentukan gradient tu adalah positif dengan negatif? Okey, kalau ini positif ke negatif gradient? Negatif. Ini positif kan? Ini? Positif. Positif. Ini? Negatif. Ini pun positif. Boleh faham? Ini pun positif. Ini pun positif. Positif maksudnya daripada bawah naik ke atas. Boleh faham? Daripada bawah naik ke atas macam ni. Faham? Kamu boleh tulis macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Maksudnya ni bawah naik ke atas. Okey. Maksudnya ini adalah positive gradient. Ada 2 jenis. Yang sebelah kiri ni negatif, 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 negatif gradient. Jadi kita ada positive gradient and negative gradient. Apa maksud positive negative gradient ni? Kamu boleh tengok kan. Kalau kamu ada nilai paksi YX, kata ni Y. Ini X, kamu boleh kata apabila X bertambah, Y akan bertambah. Ataupun kata when X increase, Y increase. Itu sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau negatif, sebaliknya lah. Kata kalau bersikap negatif, sebaliknya lah. Disuruh makan, kamu buat kerja lain. Macam itulah. Macam ni. Negatif. Negatif maksudnya apabila X bertambah, Y akan berkurang. When X increase, Y decrease. Itu maksudnya. Ini paksi Y, ini X. Itu dari segi matematik lah. Dari segi fizik lain pula cerita dia. Okey kan? Tengok tadi. Bertambah, bertambah, berkurang, berkurang. Ikut. Ini kalau bertambah, berkurang. Kalau berkurang, dia bertambah. Dia tak ikut. Boleh faham Itu yang ni lah. Okey, kita tengok sini tentang graf garis lurus. Graf garis lurus. Cikgu rasa nantilah kita bincang ni sebab panjang lagi perjalanan ni kan. Okey, insyaAllah minggu yang berikutnya kita sambung ya. Okey lah. Cikgu setakat ni saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kan yang terakhir kan. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu.